Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita pada malam ini. Kita dapat berkumpul dan kita dapat bersama-sama melaksanakan ibadah seperti mana yang disarankan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga pada malam ini juga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bersambung pada malam ini iaitu pengajian majlis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan dengan majlis ilmu pada malam ini kita mendapat rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan sambung pengajian kitab Bahrul Madi, iaitu kitab hadis ringkasan sahih ataupun ringkasan Sunan At-Tirmidzi rahimahullah taala, yang mana pada hadis yang lalu menceritakan tentang hukum mengadakan majlis perkahwinan ataupun kenduri perkahwinan. Ini jelas disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga disunatkan ataupun digalakkan bergembira pada hari perkahwinan itu, sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan bermain alat muzik. Perbahasan mengenai alat muzik sudah dibincangkan secara panjang lebar, dan begitu juga dibenarkan nyanyian. Nyanyian yang selagi mana tidak melanggar liriknya dari segi sudut syarak ataupun akidah itu sendiri. Sebab apa? Ada beberapa orang kanak-kanak menyanyikan lagu kasidah mereka pada satu majlis perkahwinan, yang mana dalam lirik itu mengatakan Nabi Muhammad SAW mengetahui apa yang ada, apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Dia katalah seolah-olah Nabi di Tuhan mengetahui perkara yang akan datang berlaku. Maka Nabi stop, Nabi kata jangan baca lirik itu. Yang sebelum tu tak apa, yang lain-lain tak apa, tapi lirik ni jelas Nabi tak bagi. Pasal apa? Ini hanya kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah saja yang tahu apa yang berlaku. Next, apa rezeki kita, di manakah kita mati, lepas ni kita duduk kat mana, panjang umur kita berapa lama, pendek, panjang, sederhana dan sebagainya, semua hanya di bawah kekuasaan Allah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibenarkan nyanyian, dan begitu juga kita sudah bincangkan tentang hukum wanita menyanyi. Dalam hadis ni dia menceritakan tentang al-jawari. Al-jawari siapa? Iaitu kanak-kanak perempuan yang belum makin balik lagi, yang bawah 10 tahun, bawah ya, mungkin 11-12 tahun yang belum makin balik. Kalau perempuan kanak-kanak menyanyi tak apa. Kalau yang dewasa, apatah lagi melembut-lembutkan suaranya, ya, fala yakhda'na bil qawli fayatma'a alladhina fi qalbihi marad. Pada Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada wanita, ya, terutama pada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan melembut-lembutkan suara.
berintonasikan suara, yang mana akan tamak seseorang yang dalam hatinya ada penyakit. Ada penyakit yang sukakan benda-benda maksiat, sukakan melanggar perintah Allah, hatinya suka benda-benda yang syubhat dan sebagainya. Maka bila dia dengar orang yang wanita yang melunakkan suara dia, dia akan timbullah fitnah. Dia akan timbul, akan menyebabkan syahwah dan sebagainya. Maka di situlah Nabi SAW menjelaskan supaya wanita tidak boleh menyumbang kepada faktor menggelojakkan syahwat orang lain. Tak benar, tak boleh sama sekali ini tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita tengok orang tegur, kita marah perempuan jangan pakai seksi-seksi. Ini disebabkan mata lelaki ditengok sana, tengok sini. Antara sebab-sebab lain berlakunya, contohnya pemerkosaan, rogol dan sebagainya, atas dasar faktor wanita yang seksi ini berada di hadapan mata lelaki ini, maka nafsu itu bergerojak, hasil tiupan syaitan. Maka tak ada tempat yang nak dilunaskan, ada guna cara paksaan. Itu yang sampai merogol. Waliyadzubillah, minta kita jauhkan daripada ahli keluarga kita. Ada mungkin yang cara baik sikit lah, tak paksa, tapi secara sukarela, iaitu secara berzina. Lebih teruk yang dah berkahwin pun berzina juga. Dia sampai bayar pelacur dan sebagainya. Maka kita tegur wanita jangan pakai seksi-seksi. Supaya apa? Supaya jangan melibatkan perkara ini lebih tersebar luas, iaitu maksiat lebih berluasan. Lepas tu bila kita tegur macam tu, perempuan kata balik, lain kali geti-geti lah tundukkan mata tu. Dia marah kita balik. Bukan kita kata lelaki tak boleh, lelaki tak payah tunduk kepala, ataupun tak, lelaki tak perlu rendahkan mata. Lelaki tetap apabila nampak benda maksiat tetap juga kena rendahkan mata. Tapi kena jugalah kerjasama daripada pihak perempuan. Perempuan kerjasama juga, maksudnya janganlah pakai seksi-seksi. Jadi kalau sekali dua tunduk kepala, okey lagi. 3-4 kali tunduk mata, okey lagi. 7-8 kali, tak boleh jadi ni. Tak tengok rugi dia kata, rezeki hilang. Dah, syaitan dia bisik-bisik macam tu. Jadi itu. Dah lebih kali kita ni yang iman kurang melemah ni. Kalau iman para nabi, iman para sahabat ni memang kekuatan dia lain macam. Tapi iman kita ni mula-mula berjaya dipujuk supaya ikut keimanan, ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, lama-lama habis ditakuti macam tu. Jadi sebab itulah dalam arti kata perlu juga perempuan yang jaga. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan supaya wanita jangan melunak-lunakkan suara, maka akan timbul ketamakan, iaitu syahwat bagi mereka yang hatinya sakit. Tapi kalau hatinya sempurna atas keimanan pada Allah Subhanahu Wa Taala, memang dia tak cara dah benda ni. Dia tak ambil peluang benda macam ni. Dia akan tutup mata, ghaddul basar. Dia akan menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang boleh menyebabkan berjumpa dengan benda-benda macam ni. Ya, jadi jelas apatah lagi wanita yang menyanyi, masuk pertandingan, masuk TV, hukumnya haram secara sepakat di sisi para ulama. Bukanlah mana-mana kitab mazhab sekalipun, mazhab apalah sekalipun, ulama-ulama salaf bersepakat bahawa wanita menyanyi di hadapan lelaki ajnabi hukumnya haram. Nanti orang tanya, ustaz, habis tu yang nyanyi kat TV tu ada penyanyi nombor 1, nama Datuk apalah nama dia, itu penyanyi ni, habis haram lah. Habis takkan dia buat haram pula. Habis tu sebab tu Datuk dapat pangkat nombor 1 dunia, nombor 1 Malaysia ni, habis kita nak kata halal. Kita cakap atas dasar apa yang telah dikeluarkan hukum itu daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ataupun kita juga tak cukup ikut Al-Quran dan Sunnah, tetapi kita ikut juga perbincangan di kalangan para ulama salaf dan khalaf. Yang mana ulama-ulama menjelaskan perempuan bukan tak boleh nyanyi, boleh, tapi depan suami dia ke, depan mahram dia ke dan sebagainya. Jadi tak adalah juga kita kata wanita suaranya aurat secara mutlak. Seperti mana saya sebutkan, tidak haram secara mutlak ataupun tidak aurat secara mutlak. Dia boleh jadi aurat dengan situasi tertentu. Contoh menyanyi, ya, ataupun dengan lelaki ajnabi dengan suara lemah lembut, dengan suami gagang pula suara dia, tapi dengan orang lain punya lemah lembut sampai lemah gemalai, ya, ataupun terbakar hati orang tu, ya Allah sedapnya suara dia. Jadi tamak timbul, syahwat timbul. Ini sangat membahayakan, ya. Baik,
Sama juga wanita yang tilawah Al-Quran, baca suara merdu, baca kasidah semuanya. Bagi saya lah, bagi saya tak boleh. Bagi saya tak boleh benda itu semua. Kat sekolah anak saya nak masuk bacaan kasidah pun, nak baca tilawah Al-Quran yang taranum pun saya tak bagi. Kalau hafazan, bacaan biasa saya bagi tuan-tuan. Ini bagi saya lah. Ya. Jadi siapalah saya nak menentang hukum fatwa yang mengatakan tilawah kebangsaan, tilawah Al-Quran, peringkat antarabangsa itu adalah haram. Allah alam, mungkin ada ulama ada hujah ya. Bagi saya tak boleh. Allah alam. Baik, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk hadis yang ke-27 dalam bab berkaitan dengan ahwal syakhsiyah, bab perkahwinan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa al-insan idza tazawwaja qala barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fil khair. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam apabila mendoakan orang yang telah berkahwin ataupun sedang berkahwin, maka baginda menyatakan barakallahu laka, semoga Allah memberkati kamu, wa baraka alaika, dan Allah memberkati ke atasmu, wa jama'akuma fil khair, dan moga-moga Allah menghimpunkan kedua-duanya kamu dalam kebaikan. Ini doa Nabi SAW. Disunatkan tuan-tuan, apabila ada orang itu berkahwin, kita doakan dia. Itu cara yang terbaik, itu sunnah Nabi SAW, dan itu juga yang diajar oleh Nabi SAW. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair, ataupun bil khair dalam riwayat. Yang mana Nabi doakan semoga engkau diberikan berkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga Allah memberikan berkatan ke atas engkau, didabulkan keberkatan itu, dan begitu juga dihimpunkan kedua-duanya dalam kebaikan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kita lihat, bagus kita doakan. Kalau bagus, kalau nak senang hafal, ada lagu, nyanyi lagu Mahir Zain. Lagu Mahir Zain, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Nyanyilah, kalau tak hafal kan. Jangan pula pergi kat pentas nyanyi pula lagu Mahir Zain. Cukup barakallahu lakuma, doa ataupun baca doa dalam bahasa Melayu, semoga kamu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menghimpunkan kedua-duanya, iaitu kamu berdua dalam kebaikan. Ini doa yang bagus kita doakan. Dan sunat juga berdasarkan hadis Nabi SAW, bila kita nampak orang kahwin, kita doakan dia. Bukan kita nak hina dia, bukan kita nak kecam dan sebagainya. Ialah orang dah berkahwin, suka tak suka, dia dah berkahwin. Kalau kita benci macam mana sekalipun, takkan kita nak suruh bercerai. Kes yang pernah berlaku lah, seorang sahabat saya, kawan jugalah, dia ustaz selebriti. Dia ni bekas pensyarah, dan begitu juga dia dipakar dalam bidang, satu bidang agama, di bidang ekonomi Islam. Yang dia ni memang lebih banyaklah perniagaannya. Lepas tu dia pernah jadi pensyarah, ada PhD. Sekarang ni dah berhenti jadi lecturer. Sekarang dah involved dengan konsultan, buat bisnes. Dia ni berkahwin, dan satu hari lebih kurang 2-3 tahun lepas dia kahwin seorang lagi. Dan alhamdulillah. Dan bila kahwin seorang lagi ni tuan-tuan, maka tersebarlah gambar dia. Dan ada seorang selebriti perempuan, dia dah berhijrah. Yang kita tahu, bab perkahwinan poligami ni saya faham, memang satu benda yang agak sensitif bagi perempuan. Kita kena faham. Perempuan kalau cerita pasal poligami, dia masang muka atas. Itu biasa. Kita sebutkan itu normal, tuan-tuan. Ya. Kalau cuba balik kita kata kat bini kita, abang nak kahwin satu lagi, pinggan mangkuk terbang, itu normal. Itu biasa. Maksudnya isteri kita normal. Tapi balik kita kata,
abang nak kahwin satu lagi lah. Ya ke bang, macam tak cari, saya suka lah bang, alhamdulillah. Boleh saya bawa jumpa, saya jumpa makan madu saya. Itu maksudnya isteri kita gila. Something wrong somewhere, kena bawa tajuk rambutan, kena check betul ke isteri saya ni, lain macam je. Jadi bila cerita pasal poligami ini biasa, nombor. Jadi adalah seorang selebriti, dia selebriti pelakon, tapi dia berhijrah. Tak perlu sebut nama je lah. Dia pun apa gambar, dia kata ustaz ni tamak lah disebabkan nafsu, disebabkan kahwin dua tak cukup seorang. Kita pun Allah sedih. Jadi seorang artis yang menjadi idol kepada anak-anak muda, orang berhijrah. Di artis berpakai seksi, pakai apa? Berhijrah. Sukakan agama, suka berhijrah. Jadi idol lah satu benda ikutan para remaja. Jadi dia macam ada beberapa penghinaan kepada kawan saya ni. Ya. Jadi timbullah dekat bawah status Instagram, dekat bawah Facebook tu macam-macam kutukan, penghinaan dilemparkan. Wah ini kuat nafsu, ni berpoligami disebabkan nafsu. Tuan-tuan, kalaulah poligami disebabkan nafsu, habis kita kahwin yang monogami itu bukan nafsu kan? Bukan nafsu kan? Memang nafsu lah, tak boleh lagi. Bohong lah kalau kita kahwin dengan bini kita, kahwin dengan isteri kita, yang puan-puan kahwin dengan suami puan, bukan sebab nafsu. Bohong lah tuan-tuan. Sebab itu fitrah. Sebab tu saya kecam, dia kata, perempuan kata saya kahwin dengan suami saya bukan disebabkan kehangsaman. Alah, bohong, nyampah dulu. Nak tak kalau lelaki yang datang pinang kabut tu muka macam buruk? Nak tak? Senyap dia. Kalau disebabkan tak cantik, kecantikan, kehangsaman tu dia tidak. Benda dia tengok muka sesedap hati kita. Sebab itu dalam hadis yang lalu Nabi perintahkan Al-Mughirah bin Syu'bah suruh tengok perempuan tu. Pasal apa? Cantik, nafsu, seksual itu fitrah. Tak boleh nak lari dan sebagainya. Itu fitrah. Jadi yang kata poligami disebabkan nafsu, kita tak nafikan. Tapi kahwin satu tu tak nafsu. Nafsu juga. Sebab orang tak kahwin, dia berzina tuan-tuan. Bila berkahwin tak berzina. Kebanyakannya. Betul tak? Sebab apa? Ada tempat kita nak melepaskan fitrah kita. Perempuan ada tempat dan kita ada tempat juga. Kalau tak ada benda macam tu jadi haru minggu. Dekat Amerika, dekat England ni tuan-tuan, yang Kristian Katolik, sampai ke sebelah tak kahwin dah last, apa dia buat? Sister dengan father duduk bercengkerama dekat bawah gereja. Tambah lagi dia pergi coliknya kanak-kanak, dia liwat dan sebagainya. Sebab apa? Berlawan dengan fitrah. Sampai tahap yang sami-sami muda tu, dia dikasihkan, dimandul kan, sampai tak boleh bangun, sampai dimati pucukkan kemaluan dia. Yalah, dimati pucukkan kemaluan dia, memang tak boleh bangun lagi dan memang tak berfungsi. Tapi nafsu boleh buang tak? Nafsu tak boleh buang. Nafsu tak ada. Dia tanya orang mati pucuk ni, kalau tadi doktor lapakan kata mati pucuk ni, dia tengok perempuan, dia syahwat. Syahwat ada tapi benda tak fungsi. Nampak? Kesian lah macam tu. Sebab tu kena ubat. Macam tu juga lah dia dikasihkan sambil-sambil muda ni. Dia tengok, oh syahwat tu semua. Tapi tak berfungsi. Sendiri yang merosakkan diri sendiri. Jadi dia ramai lah. Ya. Ada juga kata patut kita doakan dia. Kata apa salah dia kahwin. Kalau kita nak kecam yang kahwin yang tidak beretika, pergi ke Thailand, dah lah gaji kecil, kerja tak ada, nak poligami, dah lah gaji mengharapkan bini, dah lah tak tanggung bini apa sen, ada hati nak kahwin. Itu lain cerita lah tuan-tuan. Tapi yang kahwin ini memang berharta. Duit. Ya. Dia jadi konsultan dekat bank-bank perbankan Islam ni tuan-tuan, allowance dah berapa dah tuan-tuan. Belum lagi bisnes dia, belum lagi masa tu dia bersyarah tuan-tuan, gaji bersyarah berapa. Jadi dia mampu nak kahwin. Ya, dia kahwin ni tuan-tuan, sebelum kahwin dia prepare dah. Ya. Bini pertama tu ada rumah, sebelum kahwin beli satu rumah. Beli tu mampu lah. Dan isteri nombor 2 tu saya ada kereta lagi, sama lah dia bagi tuan-tuan. Jadi bila sebut tentang macam ni, kita tengok orang berpoligami, kita anggap dia mampu lah. Kecuali memang kita kenal dia tu kerja tak ada, tapi nak poligami. Jadi kalau kita tahu nak poligami, kita serang dengan perempuan tu. Kita bayangkan kalau yang kena tu anak kita kan, nak gadis kita, adik perempuan kita kan. Tapi bila yang dah kahwin, kita tahu dia ada kemampuan. Mungkin tak kaya tapi mampu lah. Mampu nak bagi makan, tempat tinggal, ya, nak bagi perlindungan, tak ada masalah. Apa yang patut kita doakan dia.
Sampai terpaksa sekali dia buat statement panjang lebar. Dia kata dia sedih, orang kecam dia kahwin dulu dan sebagainya. Orang kata dia gila nafsu dan sebagainya. Dia kata macamlah saya ni buat benda yang hina. Dia kata macam suruh, bukan kata macam saya nak memisahkan saya dengan isteri saya. Patut bila saya berkahwin ni, saya mampu doakanlah. Doakan. Jadi kalau kita duk maki, duk kecam, apa dapat tuan-tuan? Kecam dapat, semua dia pisah dengan isteri dia, nombor 2 ataupun nak ceraikan dulu sekali, tak ada apa. Jadi adalah hikmahnya tuan-tuan. Poligami ni bukanlah kita kata secara mutlak digalakkan, tidak, syarat-syaratnya ketat. Bukan dalam fiqah, bukan senang poligami ni. Tapi kadang-kadang bila yang poligami tak ikut etika, tak ikut perundangan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam, itu yang masalah tu. Itu yang buat tusuk dalam poligami. Tapi kalau yang ikut betul, yang dapat kebenaran mahkamah, okey, tak ada masalah. Ya, ini kita disunatkan berdoa. Doakan dia semoga panjang umur, buat rezeki, semua begini ya. Jadi jangan pula kadang-kadang bila kita ziarah orang kahwin ni, dia jadi lain macam pula. Dia kata belum baru kahwin, baru nikah, dia kata okey, lepas ni boleh lah dapat anak pula ya. Stres perempuan. Stres. Mak baru nikah bang, dan sebut pasal anak. Kalau saya tak mengandung macam mana bang? Sabarlah, perempuan dah risau kan. Betul tak? Tak ada macam tu. Jadi kalau lelaki ni, dia kalau awak tak mengandung hati dia, kahwin satu lagi. Tapi tak berani cakap lah kan. Tapi perempuan risau. Kita datang, okey, nikah ni tak lama lagi dapat anak pula. Jadi orang letakkan harapan yang cukup besar. Bila perempuan dengar macam ni, dia risau. Ya Allah, boleh ke mengandung? Boleh ke tidak? Cakap dengan suami dia, bang, kalau saya tak mengandung macam mana? Kalau macam ni macam mana? Ada mampu tak? Boleh tak? Jadi abang saya lain ke tidak? Perempuan risau kan? Ya. Kadang-kadang perempuan tertanya suami dia, bang, kalau saya mati macam mana bang? Abang buat apa? Itu dia takut. Kalau awak nak mati tu antara awak dengan malaikat, katanya suami Islam tadi awak. Tapi dia risau suami kat dunia awak. Jadi suami jawab lah, kalau awak mati, apa nak buat? Tanam lah. Panggil mandi kan, apa kan, semayang kemuni kan lain tu. Tapi concern perempuan ni lain ya. Baik. Jadi hadis yang seterusnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam law anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitana mimma razaqtana fa in qadallahu bainahuma waladan lam yadurrahu syaitan. Ni lepas berkahwin, malam pertama pula apa perlu kita buat? Ya, ini nafsu lah tuan-tuan. Untuk orang kahwin, nafsu gila, nafsu serakah, yang kau kahwin tu tak nafsu. Boleh tak kalau kahwin tu bilik lain-lain? Tak boleh, nak sentuh tak boleh. Kita kahwin untuk berkahwin saja. Seks-seks tak boleh. Boleh. Apa pula? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Lau anna ahadakum," jika setiap seorang di antara kamu mendatangi isteri dia, maksudnya sebelum berkelamin, sebelum mengadakan hubungan seksual, qala bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannib syaitana mimma razaqtana. Ini cuba hafal ni tuan-tuan, boleh saya baca dekat sini tuan-tuan. Nanti kalau tak hafal, kita tak sempat nak salin dekat papan hitam. Boleh buka dekat laman FB Surau Al-Ikhwan Aman Samudra, cari balik, catat. Saya baca sekali lagi, iaitu bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannib syaitana mimma razaqtana. Baca. Jadi insya-Allah setiap yang dah berkahwin ataupun baru nak kahwin, belajar ni tuan-tuan. Disunatkan berdoa, baca doa ni bismillahi Allahumma jannibna asyaitana wa jannib syaitana mimma razaqtana. Maksudnya dengan nama Allah, ya Allah, jauhilah kami daripada syaitan dan jauhilah syaitan daripada apa yang kau rezekikan kepada kami, iaitu yang bakal direzekikan, iaitu anak yang bakal didatangkan akan direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauhi daripada terkena kemudaratan syaitan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in qadallahu bainahuma waladan, jikalau Allah Subhanahu wa taala mengurniakan mereka zuriat ataupun anak, lam yadurrahu syaitan, maka syaitan tidak akan dapat
memberi kemudaratan kepada dia, iaitu kepada anak itu. Ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penting bahawa bila kita nak berjima, ni syaitan memainkan peranan. Syaitan dia takkan duduk diam. Hingga syaitan diam saja-saja macam tu. Syaitan ketika solat pun dia kacau. Ketika kita mengaji pun dia kacau. Ketika nak derma tu dia kacau. Apa sajalah, dia takkan duduk diam. Termasuklah apabila kita ingin berkelamin dengan isteri kita ataupun dengan suami masing-masing, tuan-tuan. Baik, di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita disunatkan supaya minta jauhkan daripada syaitan. Sementara nak hafal, katalah nak hafal tak sempat hafal, susah sangat hafal, ya. Dia nak buat cepat-cepat, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, okey juga. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Boleh juga baca-baca macam tu. Tapi lebih afdal doa yang diajar oleh Baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak hafal, bacalah doa untuk supaya Allah melindungkan kita daripada syaitan itu sendiri. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan lam yadurruhu syaitan? Syaitan tidak akan memberi kemudaratan kepada bayi itu. Ya. Baik, di sini dalam riwayat Sahih Bukhari disebutkan lam yadurruhu syaitan wa lam yusallit alaihi syaitan, iaitu bayi itu tidak dikuasai oleh syaitan. Maksud tidak dikuasai oleh syaitan apa, tuan-tuan? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu ta'ala, dia kata yahtamilu alla yadurruhu fi dinihi. Maksudnya syaitan itu tidak akan memberi kemudaratan pada agamanya. Maksudnya insya-Allah berkat doa ni, tuan-tuan, kita baca, Allah akan beri keberkatan kepada anak kita yang lahir itu. Seberkat anak kita yang lahir itu apa? Dia punya agama tidak terfitnah dengan godaan syaitan. InsyaAllah agamanya terjaga, akhlaknya terjaga, ibadahnya terjaga. Ya. Jadi di sini tuan-tuan penting kita baca sebab apa? Keberkatan. Keberkatan itulah antara punca daripada awalnya itu untuk menjadikan anak itu anak soleh, berpunca daripada mak bapak itu sendiri. Adakah cukup membaca doa sebelum jiwa maka anak itu dilahirkan akan terjaga agamanya? Tidak cukup. Sudah tentu dengan tarbiyah juga. Dengan tarbiyah seperti apa disebutkan oleh Nabi SAW, al-mauludu yuladu ala fitrah. Anak bayi itu dilahirkan secara fitrah, bersih. Fa'abawahu yuhawidani wa yunassirani aw yumajjisani. Maka mak bapak lah yang menentukan agama anak dia. Sama anak tu Yahudi ke atau Nasrani ke atau Majusi. Betul tak? Jadi ini penting. Walaupun baca doa sekalipun, tetapi perlu ada usaha. Sebab itu namanya tawakal. Digabungkan sekali. Maksudnya Nabi kata sebelum berjimah baca doa, minta perlindungan daripada supaya suami isteri dijauhkan daripada syaitan. Dan begitu juga yang bakal dilahirkan tidak terfitnah terhadap agama yang dilakukan oleh syaitan itu sendiri. Itu tawakal. Tawakal apa? Tak berhenti kat situ. Tarbiyah anak kita dengan baik, dekatkan dengan agama, dekatkan dengan majlis ilmu. Bila umur dah 7 tahun, didekatkan dengan solat, diperintahkan solat. Umur 10 tahun tak solat, dipukul sebagai satu hukuman yang tidak mencederakan tapi untuk tarbiyah dan sebagainya. Jadi inilah yang disebutkan tentang kepentingan untuk kita baca doa itu sendiri. Dan kata Al-Imam Ad-Daudi rahimahullahu ta'ala, maksudnya lam yadurruhu syaitan, syaitan tidak memberi dari segi sudut kemudaratan itu, lam yuftinhu an dinihi ilal kufri, iaitu tidak memberi fitnah ke atas bayi itu, anak dilahirkan terhadap agamanya kepada kekufuran. InsyaAllah anak kita yang lahir walaupun dalam keadaan Islam, berkat kita baca doa, Allah akan jaga keimanannya. Dia tidak mungkin akan mati dalam kekufuran, tidak mungkin akan murtad. Maksudnya kalaulah sebelum jima tidak baca doa, apa jadi, tuan-tuan? Takut-takut agama tak terjaga. Takut anak tu nanti pada penghujungnya su'ul khatimah, mati dalam keadaan kufur. Ini yang ditafsirkan oleh para ulama. Dan antara lain yang disebutkan oleh para ulama yang diriwayatkan daripada Mujahid rahimahullah ta'ala, dia kata maksudnya Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhilah kami daripada syaitan. Maksudnya apa? Dia maksudnya kalau sesiapa tak baca doa ini, mari dengar ni.
Ya, dan pendapat ini yang diriwayatkan oleh Mujahid, iaitu dipersetujui oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Maksudnya apa? Dia kata dekat sini, apabila kalau tak baca doa ke, tak baca bismillah, tak baca isti'adah dan sebagainya, maka syaitan tu akan bersama-sama dengan bapa si budak tu akan mengadakan hubungan kelamin. Si lelaki itu mengadakan hubungan kelamin dengan isteri dia, syaitan itu serta juga. Itu dia. Ya. Jadi kita fikirkan macam mana kalau tak baca doa yang Nabi SAW ajar, ataupun paling tidak pun isti'adah itu paling utama. Bismillahirrahmanirrahim itu tidak, supaya apa? Supaya syaitan itu tidak mendekati isteri kita juga. Sama juga lah tuan-tuan, apabila kita makan tak baca bismillah, apa jadi? Syaitan pun untuk serta makan sekali. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW dia dikata apabila seseorang itu masuk membaca bismillah, ya, ataupun dia beri salam, dia masuk salam, dan apabila dia masuk, maka syaitan kata malam ni tak ada tempat kita nak tidur, tidur luar. Pasal apa? Tuan rumah ni masuk rumah, dia baca bismillahirrahmanirrahim, ataupun dia bagi salam dan sebagainya, sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila ketika makan, nak makan pula, tiba-tiba syaitan berkata kita tak ada makanan malam ni, pasal apa? Dia baca bismillah. Baik, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah, kita baca bismillah ni nak halang syaitan. Sama jugalah, ya. Dalam hadis Nabi SAW, bagi mereka yang lupa baca bismillah, ada seorang sahabat tu dia tengah makan, tinggal sesuap yang terakhir, dia baca bismillah yang awwalahu wa akhirahu. Nabi ketawa yang nampak dia punya gigi geraham. Itu ketawa yang lucu lah. Nabi kalau ketawa bukan macam kita. Nabi kalau ketawa sekadar nampak gigi saja. Kita kalau ketawa nampak anak tekak. Itu kita lah. Nabi ketawa dan sahabat tanya kenapa baginda ketawa. Maka Rasulullah kata, aku nampak dia baca bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu syaitan makan sama-sama dengan dia. Tapi sesuatu yang terakhir tu dia baca bismillahirrahmanirrahim. Maka di situlah yang mana kita kata syaitan tu memuntahkan balik. Ya. Jadi berdasarkan ini baca bismillah, a'udzubillah, atau membaca yang doa Nabi SAW ajarkan, Allahumma jannibna syaitan wa jannib asyaitan mimma razaqtana, ataupun bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Boleh juga baca, tapi lebih afdal yang diajar oleh Nabi, katakanlah terlupa, ketika bersetubuh terlupa, bacalah bismillahirrahmanirrahim wa akhirahu, dikiaskan juga. Bukan kita baca dengar bismillahirrahmanirrahim, nak makan saya bukan nak makan, dia bukan kira nak makan, tapi sebab terlanjur terlupa baca. Kadang-kadang kita ada manusia kan, baca doa tu supaya apa? Dapat cover balik. Baik, jadi ini insyaAllah keberkatan. Doa ni membawa keberkatan, sehingga sebelum jima pun bersama keberkatan untuk rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bila nak makan, baca bismillah. Pasal apa? Di situlah keberkatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Bersetubuh, baca bismillah. Itulah keberkatan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan hasil anak kita yang lahir. Ya, dan begitu juga kata Ibnu Daqiq Al-Aid, dia kata hadis ini tidak menceritakan anak itu pasti terjaga, tidak. Maksudnya kalau baca doa ni pasti anak tu akan soleh, tidak. Sebab tu kena ada usaha juga. Sebab apa? Orang itu saleh ataupun tidak, pertama terpengaruh dengan mak bapak dia, kedua dengan keadaan sekeliling. Keadaan sekeliling siapa? Kawan-kawan dia, ahli keluarga yang lain, adik-beradik dan sebagainya. Ini yang memberi sumbangan yang besar juga. Tapi kalau mak bapak sendiri yang mana sebelum dia berjima atau dia baca doa, tapi cara membesarkan anak dia pun tak tunjukkan contoh yang baik, maka anak itu kekal akan menjadi contoh yang tidak baik. Ada satu kisah terakhir dah tuan-tuan ya. Ini kisah yang contoh mak yang tak baik. Satu hari saya tiap pagi ni tuan-tuan akan start kereta sebelum pukul 7, drive, bawa anak saya dan anak saudara saya pergi hantar sekolah dekat UIA.
Sekolah Suci Budi sebelah UIA tu. Dan memang pagi tu saya dengar lah segmen radio ni, radio perbincangan antara DJ dengan pendengar-pendengar. Dia akan buka satu topik dan dia akan buka kepada pendengar untuk telefon bagi respon. Tajuk pagi tu cerita pasal terlepas pandang. Topik terlepas pandang, ada cerita masa dia kahwin terlupa nak jemput sahabat baik dia lah. Ada orang kata terlepas pandang, terlupa nak buat tu buat ni. Terlepas pandang, macam-macam cerita lah kita dengar. Ni ada kisah seorang ibu, pengalaman dia. Semua pengalaman bagi saya yang sangat pelik dan sangat menakutkan. Dia kata ketika petang dia balik dijemput anak dia. Dia ambil anak dia yang paling kecil dekat tadika ataupun nursery lah. Tadika tu dia 4 tahun ataupun 5 tahun. Dia belum lagi masuk 7 tahun. So anak dia tu dia ambil daripada tadika. Dalam perjalanan nak balik ke rumah tu, dia ceritalah perasaan dia membuat-buat nak balik rumah. Pasal apa? Tak lama lagi rancangan drama Korea nak start. Drama Korea ni macam-macam, tak tahu channel apa lah sekarang ni. Unify TV ada, yang kata Astro banyak lah, Netflix ada, macam-macam lah boleh tengok ya. Jadi kata ketika saya terakhir dia tak sabar nak tengok drama Korea. Yang drama Korea ni dia ada episode yang semalam dia dah tengok, dia nak sambung hari ni. Semalam dia berkawan, hari ni kahwin ke bercerai. Macam nak bercerai tak kahwin lagi. Dia tak tahu lah macam mana kan. Dia tak sabar apakah sketsa ataupun cerita yang berlaku selepas itu. Jadi dia bawa kereta tak tahu laju tak laju, sampai dekat rumah, dia tak sabar. Dia masuk dalam rumah, dia tu buka TV. Dia layan dengan baju-baju kerja tu, dia layan tengok drama TV sampai habis, dah menangis habis semua tisu dia tak sebagainya. Jadi lepas tu dia buat macam biasa, mandi ke, masak ke, kemas rumah ke, lipat baju dan sebagainya, sampai dah waktu nak tidur, dia pun tidur. Dan kebiasaannya anak yang paling kecil tu akan tidur sebelah dia, akan tidur tengah-tengah dia. Antara dengan suami, anak yang paling kecil tu akan tidur dekat tengah-tengah. Dan malam tu memang ada anak dia tidur tengah-tengah dalam tu ya. Tidur-tidur yang tiba-tiba pukul 2 ada bunyi kereta bising, bunyi alarm. Dia pun risau, tersedar, suami si sedar. Dan suami dia dahsyat, mesti ada orang nak curi kereta dia. Dia pergi dapur, ambil pisau dan sebagainya. Dia pun buka gate, dia tengok bunyi tu tak ada pencuri, tapi bunyi alarm tu tetap kuat. Dan dia tengok ada seorang budak dalam kereta bertempik dekat tingkap, muka dah habis pucat dah. Siapa tu? Ini kisah benar ni tuan-tuan, saya dengar dalam radio. Ya, dan kawan saya pun ada catat dalam Facebook dia. Dia pun sama juga, nak pergi kerja, dia dengar cerita tu. Dia pun terkejut, ada mak bapak macam ni. Rupa-rupanya dia balik petang ni tuan-tuan, dia duk ralik nak tengok drama Korea tu, sampai lupa anak dalam kereta. Dia tutup, dia kunci. Anak tu daripada petang, kata kalau lesen pukul 6 dah, 6.30, dah sampai pukul 2, imagine 8 jam. Apa budak tu buat? Tidur ke apa, sampai pucat. Pucat apa? Oksigen kurang. Bayangkan kalau tak bunyi alarm sampai subuh, dibawa benda tu macam tu, apa jadi? Meninggal budak tu. Apa cerita? Ini sampai duk gila drama, duk Korea dan sebagainya. Macam budak-budak dah jadi mak budak. Dan dia kata macam mana anak tengah-tengah tu tidur. Yang anak tengah tidur, yang tidur tengah-tengah tu anak nombor 2 dia. Dia boleh tak tahu, boleh tak sedar yang anak ada tu mungkin saiz badan sama dan sebagainya. Ini tak tahulah punya mak, ya Allah. Dalam hal inilah tuan-tuan, inilah syaitan. Dalam surah Al-Kahfi, wa ma arsani illa syaitan, tidak ada yang melupakan aku kecuali syaitan. Syaitan itu jadi melupakan kita. Apatah lagi benda-benda yang baik dia memang lupa, tapi benda-benda jahat memang terlupa. Nabi ada lupa tak? Nabi ada lupa. Nabi pernah tertinggal rakaat, Nabi pernah tertambah rakaat. Nabi lupa bukan syaitan. Nabi lupa, Allah yang lupa. Pasal apa? Sebab di sebalik lupa itu untuk membina satu hukum fiqah. Nabi lupa lah bagaimana nak topak balik, macam mana nak ganti ke sujud sahwi. Itu kalau tak ada berlaku tu, tak tahu macam mana sahabat nak buat, tak tahu. Ulama fiqah pun tak tahu macam mana nak keluarkan hukum, sebab apa? Tak ada petunjuk Nabi. Tapi kalau kita dilupa ni tuan-tuan, memang setan. Inilah ya, mak jenis apa tak tahu, duk ralik, duk gila sangat Korea. Tak tahu bukan boleh kahwin dengan lelaki Korea tu pun, bukan dapat pergi Korea free pun. Wah, ini duk ralik sampai anak lupa, nasib baik tak meninggal dunia tuan-tuan. Bayangkan pintu tutup kunci, tingkat tutup,
Zaman sekarang ni mana buka tikar? Tak pernah buka tikar. Kita ni buka tikar bila kadang-kadang nak bayar tak cenggur je. Pasal apa? Kereta semua dah berekod lah tuan-tuan. Jarang. Dan tikar tu rapat, bayangkan udara nak masuk macam mana. Nah, sebaik malam kalau tengah hari yang jadi dekat Kelantan ni tuan-tuan, 4 jam anak di tengah hari, bayi setahun lebih ke 6 beberapa bulan meninggal dalam kereta. Bapa ada sedap makan kat tengah hari, lupa yang anak 4 jam dalam kereta, meninggal dunia. Ini bangkang satu lagi juga. Syaitan memang macam tu lah. Dia nak lupakan, sibuk tengok drama Korea, sembahyang tak ke mana, ibadah tak ke mana, duk khayal. Oh, best dia dapat hidup macam artis Korea. Itu syaitan apa memang nak mati ke budak tu. Syaitan memang jahat. Syaitan kalau ni dia tak minta yang kabur-kabur sikit. Dia punya kabur memang sampai dahsyat kalau boleh nak mati budak tu. So bayang kalau budak tu mati. Siapa kena? Bini lah kena. Gaduh, cerai anak bini, cerai laki bini. Cerai laki bini, anak-anak macam mana nasib? Itu syaitan. Ini tuan-tuan bapa dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dia kata semenjak hari itulah saya tak tengok lagi drama Korea. Bagus juga. Ya, sebelum tu apa? Dah berlaku perkara ni, barulah jadi bijak sikit. Kalau tak tu sebelum jadi apa? Jadi bingai forever. Ya, cerita kita bingai. Orang negeri sini kata bingai. Bingai itu spesies bangak dah tuan-tuan. Nampak? Betul. Kita malah kata, Ustaz ni kau ajar betul lah. Saya pun minat drama Korea juga. Kata saya tak mahu. Tak kira lah saya. Benda tak sepatut nak ditengokkan, nak dikhayakan. Bukan kata tak boleh lah, sikit-sikit boleh lah tuan-tuan. Tapi nak tengok apa benda? Tengok pelakon Korea yang seksi apa? Boleh ke tuan-tuan? Boleh ke? Halal ke? Jujur cakap lah, halal ke? Aku salah tengok drama, okey tak salah tengok drama. Tapi tengok kalau pelakon yang punya, dia punya tabarus apa hukum dia tak? Ya. Sebab tu rumah saya tak ada TV Astro, tak ada. Anak nak tengok kartun, nak kita buka. Beli TV kita pasang, kita nak tengok kartun ke. Anak saya nak tengok yang belajar tengok. Bukan halang yang kita nak baca. Tapi rumah saya Korea ni, Korea ke Spanyol ke Jepun ke Cina ke apa no. Ya. Kita tengok sikit-sikit boleh lah apa yang benda-benda yang melibatkan tidak merosakkan kita. Jadi itulah. Macam mana nak didikkan anak kalau mak bapak gila macam ni? Betul tak? Nak gila macam ni. Nak harapkan anak kita, oh tak apa, tak payah didik, baca doa sebelum berjimat, anak kita baik. Tak? Urusan pendidikan. Tapi kalau setakat kalau baca doa sebelum jimat, anak garanti baik. Mana ada tak hadis yang Nabi kata anak itu dilahirkan putih bersih, mak bapak yang mencorakkan dia? Mana ada tak hadis yang Nabi kata muru auladakum bisalah di sab'in, perintahkan anak kamu salat ketika umur 7 tahun, tak salat umur 10 tahun, pukul dia. Ada tak mana hadis tu? Maksudnya tarbiyah itu penting dan banyak lagi berkat. Ya, itu adalah beban rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tuan-tuan beban rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula Ustaz, sebelum ni saya ni tak pernah baca doa. Ya, anak saya pun dah lahir macam mana? Jangan takut. Yang terlepas tak apa. Kita masih lagi boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Didik tetap didik. Ya, doa tu sebagai satu permulaan saya. Bak kata orang lah, baca doa ni seumpama SPM. SPM ni permulaan untuk kita berjaya. Kalau SPM ni kita gagal, bukan maksudnya kita gagal selama-lamanya. Maksudnya SPM tak berapa baik, kita ada peluang lagi nak masuk college yang bukan universiti berprestij, tapi peluang untuk berjaya tu ada. Macam juga kalau kita gagal pada permulaannya, sebelum berkelami lupa baca doa. Ya, jangan dibiarkan macam tu. Didik anak kita, pilih environment yang baik, sekolah yang baik, kita sendiri tunjukkan contoh yang baik dan sebagainya, barulah akan jadi baik. Ini cuma berkat permulaan, bertambah lebih berkat dan sebagainya. Bukan bermakna lepas lahir anak kita tak boleh berdoa. Boleh berdoa, tetap juga mintakan anak kita jauh daripada syaitan, gangguan syaitan, hasutan syaitan. InsyaAllah berkat doa dan usaha tarbiyah, insyaAllah walaupun kita terlupa baca sekalipun, insyaAllah Allah bantu kita. Wallahu a'lam. Baik, setakat itu saja tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah ada rezeki kita sambung lagi pada minggu hadapan. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau kekurangan yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tad'a fi maqamina hadha illa ghafarta wa la hamma illa farajta wa la dayna illa qadayta.
ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.